Assalamualaikum semua. Video kali ini kita masih dalam menyelesaikan persamaan trigo yang melibatkan graf. Okey, jadi itu biasa bila menyelesaikan equation of trigo yang melibatkan graf, dia punya ultimate question dia adalah dia minta kita untuk tentukan the number of solutions atau bilangan penyelesaian. Okey. Bilangan penyelesaian ni maksudnya dia punya intersection. So sebelum dapat menentukan bilangan penyelesaian atau the number of solutions bagi masalah trigo ni, kita baca soalan dulu. Sketch the graph of y is equal to modulus of sin x for range between 0 until 2 pi. Okay, so this is our trigo equation dan dia punya range. Okay, soalan pertama adalah dia nak kita lakarkan graf. Okay. Kemudian determine a suitable line that can be drawn. Okay, so arahan kedua, tentukan suitable line. Okay. To solve the equation. Okay, so ni equation yang dia bagi. Then find the number of solutions. So kat sini kalau kita perhatikan ada 3 kehendak yang perlu dipenuhi. Yang pertama adalah melakarkan graf trigo. Okey, kena ingat sebelum kita dapat melakarkan graf trigo, kita kena solve dulu persamaan trigo ini. Jadi sekarang kita keluarkan dulu persamaan trigo kita. Okey, persamaan kita adalah y sama dengan modulus of sin x. Okey. Dengan julat di antara 0 hingga 2 pi. Okey. So langkah pertama adalah kita perlu selesaikan dulu persamaan trigo dengan cara ingat balik ada 3 benda yang kita kena tahu. Okey, cikgu catatkan di sini. Yang pertama adalah quadrant. Okey, yang kedua reference angle dan yang ketiga perlu tahu range. Okey, ketiga-tiga ini adalah untuk menentukan nilai theta dan perkara ini telah dikongsikan dalam bahagian 5B. Okey, now kita pergi kepada step pertama. Okey, nak menyelesaikan persamaan trigo ini perlulah lakukan, okey, kita andaikan let y sama dengan kosong, maka persamaan trigo kita akan jadi modulus of sin x sama dengan kosong. Okey, so di sini kita dapat tahu yang trigo kita adalah trigo sin dan bernilai sifar. So kalau kita lakukan pada satah kartes, okay, kita tentukan reference angle. Okay, so lepas buat begini, kita tentukan dulu reference angle. Okay, reference angle kita adalah inverse of trigo kita sin kosong sama dengan, okay, inverse sin bagi kosong, nilai dia kosong. Okay, so bermaksud reference angle dia di sini. Okay, kosong. Okay, dia adalah satu sudut khas. Jadinya kemungkinan kita kena carilah nilai untuk 90, 180, 270, 30. Okey. So kita siap menentukan reference angle. Okey, next. Apa lagi yang kita boleh tentukan? Okey, kedua adalah kita tentukan range. Okey, sekarang diberi range asal adalah di antara 0 hingga 2 pi. Okey, maka okey, sekarang cuba tengok. X ni adalah kita punya theta. Okey. Dan sekarang ni dalam kita punya persamaan trigo, X kita pun merupakan X juga. So tak ada apa-apa perubahan lah untuk soalan ini. Maka X juga di antara 0 hingga 2 pi. Okey, so dia tak ada perubahan. Okey, kita teruskan. Jadinya sekarang kita dah berjaya tentukan range. Okay, sekarang kita tentukan quadrant. Okay, disebabkan dia sudut khas kosong, dia tak ada pada quadrant tertentu, kita kena tahu sudut-sudut yang terlibat. Okay, so sekarang ni, okay, julat yang terlibat adalah 0 hingga 2 pi. Maka kalau kita lakar pada part C, okay, sejauh mana putaran dia? Okay, so 0, 90, 180, 270, 360. Okay, so putaran dia melibatkan satu putaran lengkap. Okay, now kita uji nilai untuk, okay, 90. Okay, so sekarang ni kita punya X adalah reference angle. Okay,
reference angle kita kosong tadi kan. So X kita adalah, yang pertama nilai dia kosong. Okay. Yang kedua, okay, sekarang kita uji pula. Okay. Sin X. Okay. Okay, kosong, nilai dia kosong. Okay, sekarang kita uji untuk X sama dengan 90. So kalau X 90, Y kita 1. So tak memenuhilah kehendak persamaan, di mana persamaan ni sepatutnya sama dengan kosong. So bila X sama dengan 90 tak boleh. Next kita uji nilai 180 pula. Bila X 180, Y sama dengan kosong. So maksudnya 180 adalah sudut ataupun nilai bagi X. So dia boleh berhenti di sini. Okay. Next kita jalan lagi sampai 270. Okay, now kita uji nilai 270. Nilai dia negatif 1. Padahal kat sini nilai dia kosong. So tak boleh lah. Okay, kita teruskan perjalanan sampai ke 360. Okay, bila sampai 360, kita uji nilai. Bila X 360, Y kita kosong. So maksudnya dia boleh stop di garis sini. So maksudnya untuk soalan ini, nilai X kita ada dua nilai, iaitu 0 dan 180. Sekejap 0, 180 dan 360 sepatutnya. Okay, kat sini 360. Okay, so kita dah berjaya menentukan, dia bukan, kita dah berjaya menentukan kuadran. Okay. Next adalah untuk kita melakarkan graf. Okay. So paksi X, paksi Y. Paksi X kita nanti 0, 180, 360. Okay. Dan paksi Y kita, okay, ingat paksi Y dipengaruhi atau ditentukan oleh amplitude. Okay. So 2 pi 180, 2 pi 360. Di sini 3 per 2 pi 270. Kat sini 1 per 2 pi sama dengan 90. Okay, bagi paksi X. Bagi paksi Y, okay, tengok amplitude dia 1 sahaja. So kita buat 1 sahaja. Ni bagi paksi Y, paksi Y. Okay, 1. Negatif 1. Okay, now kita buat plotting. Okay. So perhatikan di sini, bila X kosong, Y kita kosong. So plot di sini. Next, bila X 180, Y kita kosong. Okay, pada kedudukan pi. Bila X 360, Y kita kosong juga. So di sini. Okay, so ada dua lagi tempat yang kita belum uji nilai dia. Bagi X sama dengan 90 dengan bagi X sama dengan 270. Now kita uji. Kita punya persamaan trigo adalah sin X. So bila X sama dengan 108, bila X sama dengan 90, okay, nilai kita 1. So 1 ni atas. Okay, 1 di sini Okay, next nilai kedua yang nak diuji adalah 270. So masukkan 270, kita akan dapat Y sama dengan negatif 1. Okay, Y negatif 1 kat bawah. Okay, sini okay, now kita dah plot. Apa lagi? Kita lakarkan graf. Okay, so bermula daripada koordinat 00. Okay, kita lakarkan. Okay, next. Okay, sekarang perhatikan, sepatutnya kita sambung ke bawah ni kan. Okay, tapi cuba tengok kita punya trigonometric equation kita, which is modulus. So bila modulus, nilai dia adalah pantulan atau nilai Y dia adalah positif. So yang koordinat kat bawah ni tadi sebenarnya dia ke atas sebab ada modulus ni. Maksudnya graf kita adalah graf positif. So bawa dia ke atas. Okay, kat sini sepatutnya ya. Okay, so kita pantulkan, kita akan dapat graf macam ni pula. Okay, so kita telah berupaya membentuk graf bagi persamaan trigo Y sama dengan modulus sin X. Okay, okay, kita dah berjaya memenuhi kehendak yang pertama. Okay, kehendak yang kedua. Okay, next adalah determine suitable line that can be drawn to solve the equation. Okay, so sekarang ni, okay, kita diberi equation yang biru ni. Okay, kita diberi equation 2 pi modulus sin X minus X is equal to 0. Okay,
So sekarang ni kita nak tukar, kita nak ubah persamaan asal yang diberi ni supaya membentuk satu persamaan linear. Okay, ni yang diberi. Okay, now kita alihkan dulu negatif X ni ke seberang. So kita akan dapat membentuk 2 pi modulus sin X sama dengan X. Okay, now perhatikan persamaan yang warna purple ni dengan persamaan trigo asal ni. Okay, Y sama dengan modulus sin X. Nampak tak sin X modulus ni? Okay, di mana sebenarnya kita boleh tukarkan, kita boleh wakilkan kepada Y. Tapi sabar, sebab sekarang ni Y sama dengan sin X. Tapi sekarang ni dekat sin X ni, dekat modulus sin X ni, dia ada 2 pi. Okay, so tahu kan apa yang kita perlu buat? Okay, kita permudahkan 2 pi ni, bawa ke seberang lah. Okay, atau darat silang. Dan kita dapat membentuk satu persamaan baru, iaitu modulus sin X sama dengan 2 sama dengan pi per tak edit. Okey, bawa ni atas sini. Kita akan dapat modulus sin X sama dengan X per 2 pi. Okey, now perhatikan dekat belah kiri, left hand side ni, modulus sin X. Okay, dan kita punya equation of trigo kita modulus of sin X. So kita boleh tukar. Okay, wakilkan modulus of sin X ni sebagai Y. Okay, so Y sama dengan X per 2 pi merupakan equation of straight line yang kita dapat. So kehendak kedua telah terjawab. Ni ya. Okay, and now determine the number of solution. Okay, nak ingat balik konsep number of solution ni adalah dia menggunakan konsep point of intersection. So kita menggunakan persamaan serentak. Tapi sekarang ni kita tak perlu pun buat persamaan serentak, substitution, either substitution atau elimination. Kita hanya perlu melakar graf bagi persamaan garis lurus yang kita bentuk ini. Okay, so sekarang ni this is the linear equation yang kita bentuk, Y is equal to X over 2 pi. So sekarang ni kita nak lakar graf. So nak melakarkan graf garis lurus, kenalah ada koordinat. So kita tentukan sedikit koordinat bagi garis lurus ni. X, Y. Okay, so kita ambil nilai mudah. Bila X sama dengan 0 dan bila X sama dengan pi. Okay, so bila X sama dengan 0, okay, terus masuk kira dalam kepala. Okay, 0 bahagi 2 pi. Okay, 0 bahagi sebarang nombor adalah nilai dia 0. Okay, tak percaya kita uji. 0 bahagi 2 contohnya 0. 0 bahagi 2 pi. Okay, 0. Okay, dan yang kedua bila X sama dengan pi. Okay, masukkan dalam persamaan ni pi. Okay, pi per 2 pi sama dengan 1 per 2. Okay, okay, so sekarang ni kita ada dua koordinat, iaitu 0, 0 dan pi 1 per 2. Okay, dengan menggunakan koordinat yang ada ni, kita masukkan dalam graf dalam satah yang sama. So 0, 0 di sini dan pi 1 per 2. Pi 1 per 2. 1 per 2 which is 0.5. Okay, 0.5 di sini. Okay, kita dah plotting. Lepas plot, okay, cantumkan dia. Sub. Okay, so kita berjaya membentuk graf bagi garis lurus Y sama dengan X per 2 pi. Okay, belum terhenti di sini sebab kita nak menentukan the number of solution, which is the point of intersection between these two graphs. So sekarang ni kita tengok kat mana antara dua graf ni dia bersilang. Okay, 1 kita dah jumpa. Okay, turun bawah 2 kita dah jumpa. Turun bawah lagi 3 dia bersilang kat sini lagi. Okay, turun bawah. Okay, 4 dekat 0, 0 ni dia bersilang. Jangan abaikan dia. So berdasarkan soalan ini, apa yang kita boleh kata adalah, okay, soalan ini dia punya bilangan penyelesaian atau the number of solutions kita ada 4. Okay, dengan cara ini kita berupaya menjawab kehendak soalan yang ketiga.